أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami di dunia dan di akhirat ya Allah Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah wal hikmata wal aqla dan rezekilah juga kepada kami hikmah kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati seluruh para pegawai masjid, yang dimuliakan dan dihormati urustia pengajian muslimah, khususnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita melafazkan betapa hati kita rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang sekian kalinya Allah anugerahkan kepada kita untuk kita sama-sama berada di rumah Allah dan kita teruskan lagi pengajian kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah muka surat 96 dah masuk 97 belum daripada awal. Peringkat ketiga insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah berbicara di bawah tajuk, masih lagi berada di bawah tajuk kaedah amali. Ya, kaedah secara praktikal yang diajar, yang dibimbing oleh para ulama, para murabbi mursyid, bagaimana membawa hati kita dan menjadikan hati kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bila mana kita telah berada pada peringkat yang pertama. Dan peringkat yang pertama itu kita usaha sehinggalah kita mendapat anugerah daripada Allah seketul hati yang berada pada peringkat muraqabah, menghadirkan dalam hati kita perasaan sehingga menguasai dalam hati kita dan jiwa hidup kita bahawa Allah sedang memantau kehidupan kita. Bila mana kita berada pada kemuncak muraqabah, kita akan dibawa oleh Allah SWT hati kita kepada musyahadah, iaitu hati kita sentiasa menyaksikan Allah pada segala apa yang kita lihat, pada segala apa yang kita buat, pada segala perkara yang kita bercakap, dan segala-gala kehidupan kita dengan diri kita, dengan masyarakat, dengan keluarga kita, dengan kehidupan alam semesta ini, kita musyahadah, kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana berada pada kemuncak tersebut, ya Allah Taala akan menganugerahkan kita peringkat yang ketiganya, ialah peringkat untuk kita ma'rifatullah, ya, kita mengenal Allah. Baik, kita mula di sini pada muka 96 itu, adapun natijah hasil ia daripada musyahadatullah, hati kita menyaksikan Allah, adalah seseorang itu mengenal Allah dengan kefahaman yang penuh yakin. Hati dia mula faham, ya, dan kefahaman yang didapati dalam hati itu, ya, begitu sekali yakin, bukan sekadar teori yang dihafal dalam akal semata-mata. Ya, kadang-kala kita nak sebut dalam bahasa paling mudah macam mana, ya, ada orang ni memang dia kenal Allah, tapi dia kenal sekadar memahami pada akalnya. Okey, alhamdulillah.
paling-paling kurang akalnya tidak salah faham terhadap Allah. Berapa ramai di luar sana ada orang yang salah faham akal pemikirannya, pemahamannya terhadap Allah. Dan di sini bila mana kita telah mencapai ke tahap ini, dia bukan lagi faham secara akal. Dan biasanya akal ni disebut persoalan teori. Akal ni kalau dia faham betul-betul faham pun dia masih teori. Ya, kecuali kita hayati kehidupan itu dan kita lalui kehidupan itu, apa yang kita faham itu. Macam tuan-tuan dan puan-puan dulu lah ya, sebelum kahwin faham tak apa makna kahwin, apa cabaran dia, apa natijah dia, ke janji boleh kahwin. Saya ni tak kisah sangat, ustaz, janji saya kahwin je lah. Lepas kahwin tu saya belajar lah macam mana nak hidup. Ke belajar dulu. Pernah masuk kerusuh dulu, kerusuh perkahwinan berapa hari? 1 hari je ustaz. Oh, kerusuh 1 hari, nak hidup selama-lama. Macam tu lah saya pun sama lah saja. Saya tanya soalan sama lah, saya pun saya tak pernah kerusus. Kenapa pula tak? Dah ada sijil menengah agama pada masa tu, dikecualikan daripada kerusuh. Sijil menengah agama itu sijil lain, sijil perkahwinan sijil lain. Sepatutnya akhir-akhir ni nak kena buat kerusuh sebulan paling kurang ya. Terutamanya isteri kena masuk kerusuh memasak, kerusuh mengemah rumah, kerusuh jaga hati suami. Suami pula kena masuk kerusuh amanah, bertanggungjawab, kasih sayang, macam mana nak jaga hati. Semua tu biar komplit, barulah hidup dalam sebuah keluarga. Tapi dulu faham tak? Faham, tapi secara teori. Dah praktikal ni kejap-kejap bergaduh. Oh, praktikal tu jadi bergaduh rupa-rupanya. Dulu cinta, sekarang benci. Sepatutnya tak apalah, setakat tu dahulu insya-Allah ya. Bagi tahunya begitulah keadaan teori. Maka sekarang kita sedang bincang ke arah suatu amali, praktikal, rasa. Dan bukan setakat rasa, tenggelam dalam rasa itu di saat kita sudah mengenal Allah baik. Bahkan ma'rifatullah ini dihayati. Itu perkataan hayah tu hidup. Tapi kita dah jadi bahasa Melayu kita dihayati. Apa makna dihayati kalau dalam bahasa Melayu kita? Tapi kalau kita kembali balik kepada bahasa asal, hayah tu daripada bahasa Arab. Hayah tu maknanya hidup. Maknanya kita mengenal Allah itu, kita hidup. Ataupun kita apa? Kita nak kata apa dalam bahasa lainnya? Kita selami dengan perasaan dalam segenap kehidupan melalui syuhud, melalui penyaksian dan penghayatan rasa hati. Dan rasa hati itu yang berkekalan kepada keagungan Allah, berkekalan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya. Yang inilah yang kita nak kata apa dalam bahasa paling mudah. Saya cuba sebut dalam bahasa-bahasa kiasan. Sebab benda begini benda rasa. Benda rasa ni hanya orang yang rasa dia tahu. Sebab tu kalau kita pergi rumah kawan kita, dia cerita masalah dia ni sedang ditimpa musibah, kita jangan banyak menekan dia pula. Alah, biasa je musibah you ni. Sudah. Kecil aja masalah you ni, you sabar je lah. You tak payah buat, tak payah kisah lah. Jangan cakap macam tu. Bimbang-bimbang dia cakap kat kita, you sedap dah cakap, you tak rasa. Sudah. Air yang rasa. Betul. Lepas tu nak cakap macam mana lagi? Sebab masalah rasa ni. Cuma kita kena cakap kat dia, okey, I pun rasa apa yang you rasa. Yang tu yang bagus. Ya, dan I cuba merasai. I cuba selami jiwa you macam mana you rasa susah. Sebab I pun pernah susah. Yang tu. Jadi kalau pernah rasa susah, mudah. Sama juga yang ni. Orang yang pernah tenggelam dalam rasa keagungan dan kebesaran Tuhan. Orang yang pernah rasa tentang kegerunan kepada Allah di saat mereka telah berdosa kepada Allah. Benda-benda begini ni supaya Allah anugerahkan dalam hati kita. Tapi tanpa ke tahap yang ketiga ni, kita tidak akan merasai apa yang dirasai oleh golongan yang disebut
tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi. Kalau kita terjemah tafsir bil ra'yi ini sebenarnya tak boleh nak terjemah juga, tapi tafsir bil ra'yi ini sebab dia satu istilah dengan orang panggil apa, ijtihad para alim ulama. Dan tafsir ini disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, nak kena ada ulama tu, nak kena pakar dalam bidang 15 ilmu. Dia layak baru menjadi orang yang layak menjadi ahli tafsir untuk tafsir yang kedua ni. Bukan sebarangan. Ustaz-ustaz yang ada di akhir zaman ni, wallahu alam lah, ya mungkin tak ada, pakar dalam 15 ilmu, bukan tahu. Yang menjadi kerisauan di akhir zaman ni, tahu sikit-sikit, lepas tu bercakap banyak. Ya. Saya tadi ada kawan, ada dia post, saya pun terbuka lah, berhenti kat traffic light tu, dah lama sangat tunggu, dah terbuka. Ya, ada seorang tu, dia tak tahulah dia ustaz ke dia tak ustaz, dalam Facebook dia itu pada saya, dia hantar, saya pun tengok sekejap aja tengok apa yang dia hantar. Ya, tak tahulah dia ustaz tak ustaz, dia tak pakai kopiah, budak muda lagi. Ya, dia hurai pasal zikir, lepas tu dia buat teguran. Dia kata apa? Dia kata ada orang-orang ni duduk berzikir Allah, Allah, Allah. Ni menatang apa ni, kata dia. Kata la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong ingat pada diri kita, diingat pada keluarga kita, ingat pada anak-anak kita di luar sana. Kalau dia sekalipun ustaz, jangan belajar dengan ustaz-ustaz yang bahasa huduh ni, bahasa buruk, maki orang, bercakap bahasa-bahasa yang dia boleh cakap, ni orang duk tengah berzikir dengan Allah, Allah ni zikir menatang apa? La haula wala quwwata. Katanya dia ustaz juga tapi tak pakai kopiah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wadhkurisma rabbik, wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Dalam surah Al-Muzammil pun ada, dalam surah Al-Insan pun ada. Yang orang baca pagi Jumaat tu kan, wadhkurisma rabbik, hendaklah engkau berzikir dengan nama Tuhanmu. Tak payahlah rugi masa, kadang-kadang rugi masa, tapi kita nak bagi tahunya begitulah, ya, bahawa ulama-ulama nak mencapai kepada satu tahap ni, ya, kalau ulama-ulama dulu ada juga disebutnya mereka ni mahir dalam 60 cabang ilmu. Kita ni yang cabang kita ni pun tak lulus lagi. Ya, kadang-kadang orang-orang di akhir zaman ni, macam bila mana kita mengaji, oh macam ni rupa-rupanya mengaji di akhir zaman. Makin tinggi makin kecil, makin tinggi makin kecil, makin tinggi makin kecil. Ya, macam kita nak buat tesis, nak buat PhD, tesis PhD. Ya, kita ambil satu tajuk, tak boleh tajuk ni luah sangat. Habis kena ambil yang kecil aja, ambil satu huruf daripada Al-Quran. Dapatlah doktor yang pakar satu huruf daripada Quran. Boleh bayang tak? Ada seorang kawan tu, dia dapat doktor, dia kaji satu huruf Quran, habis yang ribu-ribu huruf lagi apa cerita. Tapi kalau kita cakap huruf ada berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ada berapa? 29 kan? Dia dapat PhD doktor dia dengan satu huruf, tinggal 28 lagi. Macam mana nak cakap alim? Ulama dulu daripada huruf alif sampailah huruf sin. Tahu huruf alif sampai huruf sin ya? Huruf alif ataupun huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba sampai huruf sin. Minal jinnati wan nas. Dia bagi huruf ba sampai huruf sin. Bas, cukup. Ulama zaman dulu. Mereka karang kitab, ratusan kitab. Mereka hafal jutaan hadis, ratusan ribu hadis. Itu ulama dulu. Tak apalah saya nak sebutnya, bahawa itulah tafsir yang kedua. Ada tafsir yang ketiga dinamakan tafsir al-isyari, tafsir bil isyari. Tafsir bil isyari ini ialah
seorang ulama yang dia juga adalah seorang yang sufi, yang mahir dalam bidang kerohanian, yang kita tidak boleh nafi bahawa di luar sana ada orang yang bergelar aulia-aulia. Ayat Quran menyebut ala inna aulia Allah, ketahuilah bahawa wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak rasa takut dan mereka tidak akan pernah bersedih. Ya, kita je duk takut-takut, duk sedih-sedih. Betul ya? Sebab kita ni orang biasa, orang awam. Tapi saya kalau orang tanya macam mana ustaz nak sedih ke? Waktu sedih-sedih lah. Betul kan? Ke waktu sedih nak gembira? Waktu mak ayah kita meninggal sedih tak? Sedih. Nak menangis? Naklah. Menangis je lah. Biasalah kita, biasa. Waktu gembira dapat cucu, gembira tak? Tak gembira. Dah dapat cucu pula dah. Dah 50 dah. Cukup-cukup dah. Dah. Okeylah, tak ada masalah. 50 ke berapa ke? Saya ustaz, cucu saya tak tahu berapa. 50. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Jangan pula la haula wala. Jangan. Alhamdulillah. Gembira je lah. Tapi wali-wali Allah ni, dia tidak ada sedih, dia tidak ada rasa takut, tidak ada. Kenapa? Dia hidup dengan Allah. Mereka ni diberi ilmu laduni. Mereka faham tidak sebagaimana kita faham. Bahkan mereka faham bukan sekadar dengan akal sebagaimana kita hanya bergantung pada akal. Mereka faham dengan rasa, dengan hati mereka. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tulus, hati yang tidak ada lain dalam hati mereka kecuali Allah. Kerinduan, kecintaan, kebesaran, keagungan, segala-galanya dengan Allah. Orang ini Allah bagi dia faham tidak sebagaimana apa yang kita faham. Dia baca ayat Quran, kita faham. Maka ada tafsir bil isyari. Yang ni bukan sebarangan orang yang boleh baca. Yang boleh tulis tu bukan sebarangan pula. Aulia-aulia. Nak baca tu pula kita ni tak boleh baca sendiri. Nak kena mengaji pula, mengaji dengan ahli dia. Benda-benda beginilah yang disebut. Jadi saya ulang lagi sekali, sebahagian ulama tafsir dan sufi. Nanti kenapa pula ustaz kalau rujuk Quran, rujuk ulama tafsir lah. Ayat tu kita kata tafsir ni ada 3. Tafsir bil isyari. Apa makna isyari? Dengan isyarat yang Allah ilhamkan ke dalam hati mereka yang bersih, yang tulus, yang mana hati mereka ni kasyaf. Dia begini tuan-tuan, ada orang di akhir zaman dia tak nak cerita. Okey, betul, saya pun bersetuju, tidak semua benda boleh diajar secara terbuka. Tambah-tambah dunia sekarang, dunia live ni. Saya tidak boleh memberi keyakinan ataupun saya tidak meyakini bahawa yang ada di sini sekarang nak banding dengan yang ada kat rumah dengan live, yang kat rumah lebih faham. Tak. Di sini paling faham. Kerana di sini dalam rumah Allah, dalam rahmat Allah, dalam taufik dan hidayah Allah. Yang kat rumah tu sambil-sambil minum air roti canai banjir tu, ada ke kat rumah tu? Ya, sambil-sambil memasak, sambil-sambil duduk kemah rumah, kemudian tengok sekejap, pemuda baring, ustaz pun tak baring, dia baring dah kat rumah. Kan, ustaz pun tak minum lagi air pun tak ada ni. Ada. Dalam gelas je tak ada. tak ada masalah. Dia dah minum teh tarik dah kat tu. Sambil-sambil tengok. Tak akan mungkin lebih faham daripada yang ada. Ni, yang tuan-tuan dan puan-puan ni duduk ni. Dia ni yang betul. Ni kalau kita kategori live second class ke macam mana ni? Yang ni live first class ke mana ni? Ni yang ada ni. Dia panggil talaqi. Allah akan bagi langsung kepada kita. Jadi kadang-kadang bimbang kita nak bicara tentang benda-benda yang tidak sepatutnya, tak boleh difaham oleh orang di luar daripada rumah Allah ini. Sebab tu ilmu-ilmu ni kadang-kadang ni macam-macam kita kata tim media ni dia kena cerdik juga. Minta maaf yang ada ni memang dah cerdik dah pun. Cerdik bagaimana? Dia kadang-kadang dia nak cut kan ceramah-ceramah ustaz tu. Ni menarik ni. Dia pun cut, dia pun sebar viral yang keratan-keratan tu. Dia kena tengok juga ada isu-isu dia tak boleh diri itu. Sebab apa? Sebab orang awam tak boleh nak faham. Kita yang duduk kat sini pun ada faham, ada tak faham kan. Macam manalah yang dapat 2 minit kat rumah tu. Kita yang belajar 1 jam ni pun jadi kadang-kadang dunia ni lah yang jadi fitnah. Ni buat apa pula ni bising ni. Nak cakap pun malas, biarkanlah. Jadi ustaz-ustaz tu pula pun kena cerdik juga. Jangan duk cakap benda yang tak sepatutnya.
di hadapan awam. Dia kalau nak mengaji kena pergi madrasah, ada bab dia, ada cara dia, ada turutan dia, ada bab dia. Nak sampai kepada satu bab ni ada bab lain. Tiba-tiba kita mengajar secara umum gini, sepatutnya dia dah lalui 5 bab barulah masuk bab yang ke-6. Kita dah faham bab yang ke-6 pada semua orang. Ya, orang tu tak pernah tahu pun bab 1, bab 2, bab 3. Ini yang masalah. Samalah kita ni. Kita sekarang ni sedang bincang bab ma'rifatullah. Muka surat berapa? Dah muka surat 97 dah. Maknanya dah banyak dah kita hurai. Bolehlah insya-Allah ya. Jadi di luar sana apa yang saya nak sebut bukan apa sangat, terlalu banyak sangat isu di akhir-akhir ni yang mengelirukan masyarakat. Makin mengaji makin keliru, makin mengaji makin keliru. Kenapa? Mungkin ada beberapa sebab. Sebab pertama, ustaz tu ialah ustaz yang tidak sepatutnya dia bercakap sesuatu benda yang secara umum. Allah tuan-tuan, dalam bab apa pun ada benda boleh cakap dengan orang tertentu saja kan. Kena cerita pada semua orang. Samalah agama pun ya. Yang darjah 1 kita duk bincang darjah 6. Yang subjek darjah 1 ya, kita pergi bercakap pada darjah 6. Darjah 6 cakap apa? Tapi yang okey lagi lah mungkin. Tapi yang subjek tingkatan 6 tu kita cakap pada budak darjah 1. Mesti dia akan rasa pening dan dia akan menyalahkan. Ni cikgu ni salah ni. Sudah. Cikgu pula yang salah. Macam ni apa yang berlaku sekarang ni lah. Mungkin ustaz tu kurang teliti dalam membahaskan sesuatu perkara yang tak sepatutnya. Bukan apa sangat ni, takut tuan-tuan, takkan ustaz kita ni nak bicara ayat Quran, sepatut kita rujuk ulama tafsir. Apa kena mengena dengan ulama sufi? Ulama sufi kan dia bicara pasal hati. Dia hati ni bila mana dia bersih, Allah campakkan ilmu yang lebih luas daripada orang yang duk mengaji. Ilmu laduni nama dia. Tapi bukan sembarangan orang. Dan jangan pula ada orang yang mengaku. Itu tak boleh. Macam tuan-tuan mengajilah dengan saya. Saya ni baru semalam dapat ilmu laduni. Ni tak payahlah. Kalau yang mengaku macam ni tak payah. Sama juga yang mengaku wali. Tuan-tuan kenal saya ni siapa? Saya ni bukan ustaz biasa tau. Saya ni wali. Sudah, tuan-tuan tak payahlah. Angkat tutup buku balik je lah. Jangan. Ni orang yang mengaku dan mendakwa diri. Sama juga orang yang mendakwa diri, dia pakai itu, dia pakai ini, dia pakai itu. Tak boleh juga. Ni bukan dalam bidang biasa ni. Dalam bidang saya ni, kalau tuan-tuan nak tahu, saya ni lah pakar tauhid. Orang alim, bila mana dia alim, dia tak akan lagi mengaku dia alim. Itu kaedah agama. Orang yang baik, kalau dia dah jadi baik, dia tak akan mengaku dah dia baik. Dia dalam kaedah agama ni, kalau semakin tinggi ilmu dia, akhir sekali dia rasa dia tak tahu apa. Itulah sebenar-benarnya. Kalau nak tahu ilmu orang tu tinggi, akhir sekali dia tak tahu. Dia cakap dia tak tahu. Kenapa? Kerana baru dia tahu, yang tahu hanyalah Allah. Selain Allah tak tahu. Tu yang banyak kali tanya, berkelip berapa kali hari ni? Berkelip. Datang tadi duduk, dah berapa kali berkelip? Berkelip lagi kan? Ke dah mula tak berkelip dah? Dia ada dua, tahu tak? Dia ada dua yang tak berkelip ni. Pertama mati, yang kedua tidur. Tak berkelip dah ustaz. Kenapa? Dah terlelap. Tak ada juga. Tak tahu kita. Okeylah, setakat itulah. Nanti tak sudah juga tajuk ni hari ni. Subhanallah. Kadang-kadang tu yang Allah, seulang lagi saya minta maaf banyak-banyak. Saya dah rugikan masa banyak. Sebahagian ulama tafsir dan sufi menafsirkan al-haq. Kenapa mereka menangis? Kerana arafu minal haq, kerana mereka mengenal al-haq. Apa makna al-haq? Allah. Ada juga ulama menafsirkan apa makna al-haq? Al-Quran. Pun begitu, hakikat Al-Quran itu sendiri merupakan kalam Allah, yang mana jika seorang mampu menangis kerana telah pun mengenali kebenaran Al-Quran yang merupakan kalam Allah, sudah semestinya dia akan mampu menangis kerana mengenal Allah. Berapa ramai orang duk baca Quran menangis? Dia kena ingat satu lagi, bahawa yang dia baca itu adalah kalam Allah. Kalau dia menangis membaca kalam Allah, bagaimana kalau dia mengenal Allah yang berbicara itu? Menangis ada dua. Yang satu menangis kerana rindu, cinta dan rindu, tapi tak mampu bertemu. Yang kedua menangis kerana gerun dan takut diazab oleh Allah. Dua-dua tu okey. Ya, janji kita pernah menangis di hadapan Allah. Kita bangun malam, kita menangis. Kenapa menangis? Tapi menangis yang pertama, menangis yang paling hebat. Menangis kerana apa? Kerana cinta dan rindu dan ingin bertemu. Maka menangis.
Tapi paling-paling kurang menangis kerana betapa kita mengingati apa banyaknya dosa kita, dan kita pasti akan bertemu Allah. Kadang-kadang kalau kita fikir, ya tu kan, kita ni lemah. Bila mana kita fikir banyak sangat, kita menangis. Menangis ni kadang-kadang tak boleh nak buat apa kita. Kita dah nak mati dah. Dosa kita banyak. Kita dah tak boleh nak balik lagi dah. Macam mana? Ya Allah, kadang-kadang saya sendiri minta maaf, saya cakap, ya mungkin kita lah sama, harap Allah bagi rezeki. Kita nak buat macam mana? Memang kita dah taubat. Kita taubat, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Dan aku yakin engkau menerima taubat aku, kan, ya tuan-tuan dan puan-puan muslimin Tapi muslimat. kadang-kadang kita nak cakap apa? Yang contoh kita mengumpat kan, kita mengumpat. Macam mana kita nak buat? Kita dah umpat dia dah. Kita dah minta maaf pun dengan dia. Kita pun dah bertaubat dengan Allah. Tapi kalau kita dalami balik apa yang kita buat, macam mana ya Allah? Aku nak balik kembali, aku tak nak mengumpat ya Allah. Nak buat macam mana? Tak boleh dah. Tapi macam mana? Macam mana? Minta maaf kalau saya sebut. Ada si A ni kan, saya dulu ustaz, saya tak solat. Saya sekarang baru nak solat. Umur berapa dah? 67 ke berapa? 67 ke 65 dia cakap. Saya tak solat ustaz. Sekarang saya nak baru solat. Macam mana ustaz? Alhamdulillah. Kurang-kurangnya Allah bagi rezeki untuk di akhir umur kita, kerana hidup ni mengikut akhir umur kita. Kalau dulu solat, saya ada orang ajak, saya pernah cerita, ustaz tolonglah datang ustaz, tengok apa? Tengok suami saya. Kenapa? Dia ustaz, dia kaki masjid, dia kaki Al-Quran, dia kaki zikir. Akhir-akhir ni dia cakap kat saya, dia tak nak solat. Banyak sangat dah solat. Sudah. Dah banyak dah. Nak buat apa lagi? Tak cukup lagi. Tak nak dah. Tapi saya pergi tengok. Pergi tengok, saya baca sikit-sikit atas kepala dia. Aduh, panas. Rupanya yang lain. Yang lain tak nak solat. Tak apa, biarkanlah cerita tu. Tapi yang ni tak solat. Akhir-akhir nak solat. Alhamdulillah. Tapi akhir sekali, orang ni dia akan rasa, nak buat macam mana? Kena qada lah. Berapa tahun nak qada? Berapa tahun tinggal? 40 tahun. 40 tahun lah. Dulu balik umur berapa dulu? Saya ingat saya balik umur 15. Okey, 60 tolak 15. Berapa? 45. Nak kena qada. Itu kalau 60, ni dah 67. Berapa tahun nak kena qada ustaz? 45 lah. 45 ustaz. Sempat ke saya? Yang ni kadang-kadang kita fikir balik, ya Allah, sudah aku ya Allah. Sempat tak aku qada? 45 tahun solat. Sempat tak qada? Yang tinggal baki lagi berapa tahun? Dah umur dah 67. Berapa tahun lagi? Kalau ada 45 tahun lagi, okey. Kalau ada setahun lagi, akhir sekali ya Allah. Yang ni akan menyebabkan kita, ya Allah, sudah. Menangis kita. Nak buat macam mana? Yang ni yang kadang-kadang kita duduk seorang, ya Allah, aku nak buat macam mana ya Allah? Aku tahu engkau ampunkan dosa aku ya Allah. Aku pun dah minta, aku bertaubat. Kalau salah dengan orang, aku dah jumpa dia, aku dah minta maaf dengan dia ya Allah. Tuan-tuan nak buat macam mana? Macam dulu puan-puan minta maaf. Contohlah kan, dulu contoh ni contoh. Puan-puan tak tutup aurat dulu. Daripada umur berapa? Umur 15 balik tu sampailah umur 40, 50. 50 ni baru tutup aurat. 20 tahun tak tutup aurat. Puan-puan nak buat macam mana tu? Bertaubat. Yalah, memang kena bertaubat. Wajib bertaubat. Allah terima taubat kita kalau kita dah alhamdulillah dah jadi macam ni dah, alhamdulillah dah. Tapi macam mana kita fikir, ya Allah, malunya aku ya Allah. Kenapa aku buat macam tu dulu? Mimma arafu minal haq. Menangis mereka setelah mereka mengenal Tuhan. Sayangnya Allah pada kita, baiknya Allah pada kita. Begitu sekali Allah menjaga kita. Setiap kelipan mata ni Allah jaga. Setiap denyutan jantung kita Allah kawal. Setiap langkah kita Allah susun. Tolong ingat lagi sekali ni ya. Saya kena ingat, tuan-tuan kena ingat. Saya pun samalah. Saya samalah tuan-tuan dan puan-puan. Saya sama. Ustaz sama apa? Samalah, banyak dosa lah. Lalai lah. Solat. Khusyuk tak? Tak khusyuk lah. Saya ni lagilah dahsyat. Duk mengajar sana, mengajar sini. Solat pun tak khusyuk. Sudah, nak jawab macam mana? Bangun malam pun jarang-jarang ke kadang-kadang. Subhanallah. Tak bercakap macam mana?
Yang ini menyebabkan kita akan menangis. Baiknya Engkau kepadaku ya Allah, Engkau yang ciptaku ya Allah, Engkau hidupkan aku ya Allah. Yang kita duduk melangkah ni, setiap langkah tu Allah izin. Kita berjalan bukan sebab kita ada kaki ni. Banyak kali kita nak ulang, jangan cakap kita berjalan sebab kita ada kaki. Cuba tengok kat hospital orang yang ada kaki dah lama tak boleh berjalan. Kita bercakap bukan sekadar kita ni boleh bercakap bukan kerana kita ada mulut. Tengok kat hospital dah sebulan tak boleh bercakap. Yang kita boleh berjalan, boleh cakap kerana Allah bagi izin pada kita. Tapi dengan sebab boleh berjalan ni lah kita berjalan pergi buat maksiat. Dengan sebab boleh bercakap ni lah kita guna mulut untuk mengumpat orang, mengeji orang, mengata orang, memburukkan orang. Macam mana kita ni? Dengan tangan ni lah kita buat benda-benda tak tahu. Akhir sekali tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mengalir air mata mereka dengan sebab mereka mengenal Allah. Hafiz saya ada sekarang ni, tuan-tuan sekarang ni yang lambat sangat nak menangis ni sebab belum kenal Allah. Bukan tak kenal, belum kenal dengan sebenar-benar mengenal. Gitulah. Maka ma'rifatullah itu permulaan adalah penghujung bagi musyahadah. Permulaan ma'rifatullah adalah penghujung musyahadah. Namun tiada pula penghujung bagi ma'rifatullah. Kerana pengenalan tentang Allah tiada batasannya. Kerana hakikat Allah tiada batasan. Tapi bila mana kita dah mengenal Allah, mengenal ni dia tidak ada penghujung dia. Macam saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan dah kenal betul-betul ke suami? Dah. Tak ada apa lagi yang I ingin kenal you, sebab I dah kenal semuanya. Betul? Tak. Betul? Diam aja ni. Tapi mengenal ni dia tak ada hujung kalau kira-kira mengenal. Sebab kita tengok dia ni tahun ni lain, tahun depan lain kan. Tahun ni nampak malas aja, tahun depan rajin. Tahun ni nampak kedekut sikit, tahun depan pemurah. Tahun lepas tu betul-betul bakhil. Contohnya lah kan, manusia ni kan dia ada sifat ni kan berubah. Tapi kalau yang paling baik, bila mana dia berubah semakin baik, itu susah kita nak, kerana kebaikan itu ada sesuatu yang luas, kemurahan itu sesuatu yang luas. Tuhan yang maha pemurah, berapa luas kemurahan Allah, tak mampu nak untuk kita jangkau. Tuhan itu Tuhan yang maha penyayang, berapa luas kasih sayang Allah, tak mampu nak kita jangkau. Apatah lagi kebesarannya, kebijaksanaannya, keilmuan Allah yang maha berilmu. Ni dia tak ada penghujung, ingat ya. Sebab tu wali-wali Allah yang telah mengenal Allah ni, maqam mereka makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat, makin mengenal, makin mengenal, makin mengenal, makin mengenal. Maknanya saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, wallah alam, minta maaf mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah sudah pergi jauh, tapi kita ni sebenarnya terumbang-ambing, tak tahu ke mana. Sebab tu kejap khusyuk, kejap tak, kejap rajin, kejap malas, kejap bangun, kejap tidur. Betul, sama lah. Kadang-kadang terpaksa, ya Allah malam ni aku nak bangun, ya Allah tolong sekejutkan aku. Satu, sedar tak bangun juga, malam besok kena doa lain pula, ya Allah engkau kejutkan aku pukul 3 ya Allah ya. Tapi lepas aku bangun, aku sedar tu, ya Allah tolonglah supaya aku bangkit untuk masuk, ya, ambil wuduk, pergi bilik air. Masuk bilik air, keluar tidur pula. Ya Allah mintalah selepas aku keluar bilik air, aku ambil wuduk, aku solat 2 rakaat dah tidur dah. Ya Allah mintalah 4 rakaat. Akhir sekali nak kena minta. Apa buat macam tu? Ya, teruknya kita ya. Betul. Ni saya berkongsi sedikit. Ya, akhir sekali kita duduk, ya Allah dahsyatnya aku, ya Allah, sampai aku kena cakap satu-satu macam budak-budak. Padahal umur dah 60 kan, umur dah 50. Tapi kalau tak cakap macam tu pada Allah, lemahnya kita. Sedar. Tengok jam, kunci 5 minit lagi. Betul. Saya kunci jam saya tahu, pukul 3 5 minit, pukul 3 10 minit, pukul 4 10 minit, pukul 4 15 minit. Habis kunci sampai pukul 5 30 minit, 35 minit, 45 minit. Kunci habis kunci. Dia kalau tak bangun pukul 3 5 minit, tak bangun 3 5 minit, 3.30, tak bangun 3.30, pukul 4, tak bangun pukul 4 10 minit. Kunci. Akhir sekali 1 minit pun tak bangun. Buat malu aja, buat malu kat telefon aja. Dia kejutkan kita.
Betul. Akhir sekali kita termenung, ya Allah, kenapa aku jadi macam ni sekali, ya Allah. Puan-puan, kita akan mati bila-bila masuk. Hari ini berapa banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar pada Allah. Kalau kita mati tengah hari ini, apa cerita saya dengan tuan-tuan? Kenapa diam? Sama lah, saya tak tahu nak cakap apa. Ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Akhir sekali kita nak cakap pada Allah, ya Allah, kalau aku mati aku pun tak tahu nak cakap apa dah, ya Allah. Serah padamu lah, ya Allah. Tapi nak serah pada Allah ni, Allah ada peraturan. Macam kita lah, orang datang serah sesuatu pada kita, kita pun ada cara kita kan. Oh, tolong kak jaga ini saya ni, berapa lama nak jaga? Oh, ikutlah nak jaga berapa lama. Macam mana nak berkira? Oh, ikutlah kira apa-apa. Mana boleh cakap macam tu? Ingat kita ni penjaga kau. Dia datang simpan barang rumah kita, tahu-tahu setahun tak ambil lagi. Kita pun penuh dah barang kita. Ini orang macam ni nak bawa perkiraan ke akan datang. Allah pun dia ada kira-kira dia. Sebab tu dia namakan Yaumul Hisab. Allah pun dia ada pertimbangan dia. Sebab tu adanya Al-Mizan, ada timbangan. Tapi akhir sekali kalau dengan keadaan saya, keadaan tuan-tuan, mungkin kita kata, ya Allah, kalau macam ni aku serah padamu. Macam mana kita nak serah? Allah akan timbang kita, Allah akan hisap kita, Allah akan soal kita. Sebab dia panggil hari itu hari persoalan. Allah akan tanya. Maknanya sekarang saya dengan tuan-tuan dan puan-puan nak kena sedia jawapan. Kita dah nak kena timbang awal-awal, kita dah nak kena hisap awal-awal. Cuba hisap sekarang ni, mana banyak dosa dengan pahala? Sudah. Kalau hisap sekarang ni dosa dengan pahala, banyak apa ustaz? Ustaz pun banyak apa? Banyak dosa. Habis banyak dosa kat mana agak-agak? Tak menangis kita. Tak menangis kita. Tak ada. Allah. Ada satu qasidah tu. Ya Rabba ma katawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana. Sebab tu saya dulu, sebab tu tuan-tuan, pengalaman saya mengaji lah. Allah alam orang lain dengan cara orang lain. Tidak ada saat yang lebih gembira dan rasa rindu di saat kita duduk dengan para murabbi mursyid. Orang-orang murabbi mursyid ni tuan-tuan sekalian, dia tidak banyak bicara ilmu, dia banyak. Ya, bukan sebarangan ilmu. Kalau kita nak tahu, kita tanya dia semua, dia boleh jawab dengan jawapan yang begitu sekali. Kita tahu itu jawapan yang begitu berilmiah. Tapi dia sentiasa bawa hati kita kepada Allah. Salah satunya cara dia macam tadi lah. Duduk, okeylah, kita dah bincang satu perkara. Macam mana kita ada rasa tak? Maka dia lontarkan sedikit alunan rasa. Ya Rabbama kata wassafa, wahai Tuhan yang memiliki Mekah, ya, dan Bukit Safa. Allah Ta'ala Tuhan yang kita sembah, dan Tuhan itulah yang menjadi Tuhan kepada Mekah, kepada Kaabah, kepada Bukit Safa yang kita pergi beribadah itu. Bi Muhammadin, ya, dengan berkat Nabi kita Muhammad, dengan ajaran Nabi kita Muhammad, dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dengan selawat kita kepada Nabi Muhammad, atau rahmat Nabi Muhammad hadir kepada kita. Ighfir lana, ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Kenapa tu? Cara ulama disebut Allah, dipuji Allah, disebut kekasih Allah, disuruh kita sebut kekasih Allah, harap-harap dengan kemuliaan kekasih Allah, ya, rahmat yang dibawa oleh kekasih Allah, Allah ampun kita. Maknanya apa dia nak ajar pada kita? Jalan yang paling selamat, yang paling mudah ialah melalui jalan
Nabi kita Muhammad. Apa kita nak kata apa ya? Bergantung pada Allah, berharap pada Allah, tapi bersandar juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu cara paling mudah sekarang ni macam mana kita nak selamat. Antara cara paling mudahnya 3 cara lah. Pertama, banyak istighfar. Yang kedua, banyak selawat. Yang ketiga, banyak sebut la ilaha illallah. Oh, baru kita faham. Maka ulama-ulama pagi dan petang dia suruh kita baca 100. Istighfar 100, selawat 100. Ni paling kita kata paling apa ya? Paling tak ada lah. Kalau ini pun kita tak boleh buat, memang kita tak ada apa-apa lah. Tak ada apa yang kita boleh bawa dan bertemu dengan Allah dalam keadaan kita nak rasa selamat. Maka bersedialah dengan apa kemungkinan. Ya, 100 la ilaha istighfar, 100 selawat, 100 la ilaha illallah pagi dengan petang. Ini paling sepatutnya 1000 istighfar, 1000 selawat, 1000 la ilaha illallah. Berapa satu hari itu? 500 pagi, 500 petang. Sepatutnya. Sebab tak ada masa dah, ini apa yang ada. Sebab tu kadang-kadang ialah kita rasa lagi nak berjalan kan. Ada rasa lagi tak nak berjalan? Tak nak pergi Turki, Istanbul. Tak nak pergi Korea. Dah nak buka dah ni. Betul. Bila lah nak pergi umrah tu okey lah, pergi Mekah tu okey. Selain daripada itu, ada rasa tak? Rasa. Bila lah nak pergi, ni kan bulan Disember ni kan musim salji ke apa? Rasa nak pergi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh masuk syurga ni 7 petala langit, 7 petala bumi, nak pergi mana? Kita ni bumi aja ni, bumi ni pun atas ni aja kita duduk berjalan ni. Tu seronoknya kita duduk berjalan. Tak pernah lagi berjalan kat lapis yang ke-1, lapis ke-2, lapis ke-7. Tak adalah ustaz kalau berjalan bawah tu innalillah lah ustaz. Ada berjalan sampai ke langit pertama, langit kedua, ada berjalan? Tak juga. Syurga yang Allah akan bagi pada kita ni 7 petala langit, 7 petala bumi. Sabar sikit. Bila ustaz nak masuk syurga? Mati itu syurga lah. Kalau kita sabar sikit, mati itu syurga lah. Kan dah berada di taman syurga. Saya cakap macam tu lah pada diri saya. Apa lagi yang kita nak? Apa lagi? Apa masalah kita ni? Apa masalah kita? Tapi itulah masalah kita kan. Pagi ni dah dapat 1 juzuk dah? Belum? Orang lain dah nak khatam dah ni. Orang lain ni pukul berapa ni? Nak pukul 10.30 ni dah nak khatam dah. Kita ni terhegeh-hegeh dengan 1 juzuk pun tak dapat lagi. Sebab tu kenapa saya cerita macam tu? Sebab kita tak cukup kenal Allah. Orang kalau cuba baca kitab orang yang kenal Allah, 1 hari, 3 hari mereka khatam, seminggu mereka khatam, malam mereka bangun, 40 tahun mereka tak tidur. Cuba baca kitab-kitab aulia Allah ni. Mereka solat subuh dengan wuduk solat isyak berapa tahun? 40 tahun. Kenapa? Kerana mereka sudah berseronok dah dengan Allah. Alah macam kita bercinta lah, macam kita bercinta, oh subhanallah, kita duduk sembang dengan orang yang kita cintai tu dah 3 jam kan, tapi rasa 3 minit. Betul? Pernah rasa macam tu? Pernah kan? Tapi tuan-tuan dan puan-puan ni dulu bercinta dengan duit shilling kan? Ingat bercinta dengan duit shilling? Pergi tepi jalan masuk duit shilling. Ini yang orang kata, yang puan-puan kalau ada telefon dipanggil bergayut kan, sebab ada tali masa tu kan, ada wire tu bergayut. Mak kata, ya Allah, duduk dalam bilik buat apalah lama, rupanya bergayut 3 jam. 3 jam tu pukul 3 pagi. Tak ada. Apa maknanya? Gembira, seronok. Begitulah orang yang sudah mengenal Allah. Lepas tu kita dengar mereka 300 rakaat. Ada yang 1000 rakaat. Macam mana pula ustaz jadi begitu? Allah ni kalau dia dah sayang pada seseorang, dia lapangkan masa seseorang tu. Kan semua masa ni digerakkan oleh Allah. Kan pernah Allah tahan matahari. Kan Nabi ada satu ketika ada dengarkan satu kisah. Ya. Ditahan matahari agar tidak terbit, Nabi solat subuh.
Allah boleh buat segala-galanya untuk orang yang dicintainya, kerana dunia ni adalah milik Allah, masa ni adalah dicipta oleh Allah. Maka Allah bagi kekuatan pada seseorang itu di luar daripada apa yang kita tengok. Tapi oleh kerana saya dengan kita ni maknanya apa? Terhege-hege, terumbang-ambing. Sebab apa? Sebab kita tak kenal, lambat kita nak mengenal. Nantilah insya-Allah ni kita ni tidaklah membahaskan tu sangat. Nanti akan datang, nanti saya bawa sebuah kitab pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita bahas sungguh-sungguh dalam bab mengenal Allah. Moga-moga Allah memberi rezeki kepada kita dalam mengenal Allah. Minta maaf hari ini saya jadi banyak itu sikit. Banyak huraian tu jauh sikit. Ya, dia sebenarnya tak tu sangat. Baik, tiada sesiapa, saya balik sini, tiada sesiapa yang ilmunya meliputi hakikat Allah. Oleh kerana itulah ma'rifatullah seseorang itu akan terus meningkat, kerana tiada sempadan seorang dalam mengenal Allah. Hakikat sebenar Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah yang Maha mengenali dirinya. Kita kena ingat ya, siapa yang lebih kenal diri kita? Kita. Kalau ada orang datang kepada kita, dia kata I lebih kenal you daripada diri you, sudah, orang ni memang bohong lah. Boleh orang cakap, akak, saya kenal akak ni lebih daripada akak kenal akak. Apa ustaz ni? Mana ada? Samalah, Allah lebih kenal siapa dirinya. Sebab tu dia memuji dirinya, kerana tidak ada siapa yang mampu memuji dirinya dengan selayaknya. Sebab tu dia memuji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memuji Allah. Allah tu adalah nama kepada diri Allah, maka Allah memuji dirinya. Bagaimana kita memuji Allah? Kita memuji Allah dengan pujian Allah kepada dirinya, maka kita sebut alhamdulillah. Boleh insya-Allah. Maka Allah Ta'ala itu yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenalkan dirinya kepada kekasihnya. Maka sebab itulah orang itu ada tahap menjadi kekasih Allah, kekasih Allah, aulia-aulia Allah. Maka mereka makin hari makin mengenal Allah, makin hari makin mengenal Allah, makin hari makin mengenal Allah. Dan mengenal Allah ini tidak ada sempadan. Sebab tu disebut, ada di sana ada wali-wali Allah yang disebut Sultanul Aulia, ya, ketua kepada para wali. Kerana mereka tahap mengenal dia kepada Allah itu lebih jauh nak banding dengan wali-wali lain. Kita ni wali juga, wali kecil nama dia. Ni bukan mengaku ni, tapi jangan rasa kalau macam tu aku wali lah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab orang mukmin tu adalah wali Allah. Apa makna wali Allah? Yang dijaga oleh Allah. Mana dalil Quran dalam suratul Baqarah? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjaga orang-orang beriman. Maka orang beriman ni adalah wali Allah yang dijaga oleh Allah. Itu maksud dia. Boleh insya-Allah ya. Baik. Adapun antara jalan atau kaedah seorang mencapai ma'rifatullah setelah melalui muraqabah dan musyahadah, ni kena lalui yang ni dulu. Macam mana? Kena belajar lebih lagi dan kena doa pada Allah dan minta dengan Allah. Dua benda ni, barulah sampai yang ketiga ni. Adalah seperti berikut. Yang pertama, berkekalannya kebersamaan hati dengan Allah. Ni jalan atau kaedah untuk mencapai ma'rifatullah ni, supaya hati kita sentiasa berkekalan bersama dengan Allah. Ya, keimanan, kerinduan, kecintaan, rasa kebesaran ni sentiasa ada. Buat latihan macam mana? Yang ni yang kita nak sebut zikir Allah. Sampai orang duk cakap zikir Allah ni sia-sia. Yang tadi saya tengok sekejap, ya Allah, kasarnya bahasa dia. Sampai hati dia kata kepada orang yang duk zikir Allah ni, dia kata binatang apa, dia cakap la haul, moga-moga Allah bagi hidayah lah kepada dia sebelum dia meninggal dunia. Ya, sedangkan dalam Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ni kadang-kadang dia guna nama dia. Ya, kadang-kadang dia guna ganti nama kepada diri dia. Kadang-kadang dia guna nama kepada sifat dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sebab tu kalau kita belajar tentang zikir ni, subhanallah, terlalu banyak. Kita ni baru melangkah dengan satu langkah. Seolah-olah kita ni kalau duduk di tepi pantai, kita baru duduk main di atas pasir ya. Tak jejak lagi air yang berada di bibir pantai. Apatah lagi kalau kita menyelam lautan yang begitu dalam, begitu luas, dengan segala perbendaharaan alam yang ada dalam tu, dengan ikannya, jutaan jenis ikan, dengan subhanallah. Ini kita duduk sini baru. Tapi kita nak bagi tahu itulah di antaranya, ya, supaya hati kita ni sentiasa dengan Allah, maka tolong mintalah. Yang keduanya, hatinya tidak berpaling kepada selain Allah. Cuma saya nak sebut tadi, hati ini sentiasa bersama dengan Allah. Salah satu caranya ialah zikir Allah. Ya, dalam hati Allah, 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 Allah. Ya.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu ada masa dia. Yang lain zikir ada masa dia. Bacalah, tak ada masalah. Tapi hati ni, macam mana hati ni? Hati ni sebab kita nak ingat Allah. Maka nak sebut apa? Allah lah. Allah, 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 Allah. Boleh juga sebut la ilaha illallah, boleh, tak ada masalah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi hati ni dia halus, dia ringan. Dia benda-benda berat, dia susah. Maka sebutlah Allah, Allah, Allah. Sebab kalau kita nak mati nanti pun kita akan sebut Allah. Ingat ni, bila mana kita nak mati, ayah mak kita nak meninggal dunia, jangan pergi ke ayah kita, ayah, ingat ayah ya, asyhadu alla ilaha illallah. Jangan, itu ulama tak ada. Ulama kata ayah sebut ayah, ya papa mama sebut Allah, Allah di telinga dia supaya dia jadi. Tapi kita ni takdirlah kalau anak kita duduk jauh, dia nak balik, kita dah nazak dah, nak tunggu dia. Baik hati kita awal sebut Allah, 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 Allah. Ingat. Sebut satu, ingat lain, ya. Ya, kadang-kadang ingat tak perlu sebut. Tapi biasanya kalau dah ingat mesti sebut. Tapi kadang-kadang kalau kata-kata you ingat tak ke air? Ingat. Habis you tak pernah sebut nama air. Ingat tu di hati. Ya, yang kita duk sebut di mulut ni orang-orang biasa. Orang yang istimewa duduk kat sini kan? Betul? Ke kat mana? Kat sini? Kat sini ni, kalau duduk kat sini, orang tu orang bermasalah. Duk fikir ya, macam mana nak buat orang ni. Kalau di sini, orang yang dirindui. Ya ke? Ke orang yang rasa sakit hati? Ada kat sini juga. Pandai-pandai lah letak. Ya, sebenarnya. Sebab tu Allah tak nak bagi kita letak sesuatu selain Allah kat sini. Menyusahkan kita. Orang yang sakitkan hati kita, kita letak kat hati kita. Orang yang burukkan kita, kita letak kat hati kita. Habis kita nak letak apa kat hati kita? Semua benda buruk kita letak. Buruk kita pun dah ada kat hati kita. Buruk orang lain kita letak kat hati. Pingsanlah kita. Keburukan orang lempar dalam tu sampah aja lah. Masukkan dalam tu sampah. Dalam hati kita tak ada ruang untuk benda yang, ya. Sama juga kita kata, you buatlah, you nak buat apa pada air, air tak akan letak you dalam hati air. Rugi masa. Baik air letak Allah dan Rasul dalam hati, mengembirakan. Buat apa kita buat orang buat sakitkan hati kita, kita letak dalam hati. Air simpan, ingat ya, air simpan perbuatan you dalam hati air. Buat apa? Air akan ingat selama-lamanya apa yang you buat. Tak payah nak buat apa. Tapi samalah kita kan. Betul. Tunggu. Sama lah orang buat kat saya pun sama lah. Akhir-akhir ni okey sikit lah, tapi tak okey juga. Kadang-kadang tunggu. You ingat, I tak ingat ni, hati ni pernah terluka, you tahu. Tak payahlah lepas ni dah umur macam ni kan. Buang semua, letak Allah. Kita mati, Allah redha dengan kita, syurga kita, ya. Apatah lagi jangan cakap kita jumpa kat akhirat. Tak payah, rugi masa. Akhirat kita nak masuk syurga, nak senang, nak relax. Ni tengok jumpa lagi muka dia dah kat dunia dah, muka dia dah. Akhirat nak jumpa lagi, tak payah, rugi masa. Tapi berapa ramai orang berjanji kita jumpa akhirat. Dia ingat akhirat ni main-main. Dia ingat akhirat ni sempat lagi nak bincang pasal itu, pasal ini. Diri dia pun belum tentu selamat. Sebab itulah kita insya-Allah ya. Kita habiskanlah tajuk ni. Habiskan tajuk ni panjang lagi. Yang ketiga, seseorang yang mencapai permulaan makrifah akan sentiasa merasa dirinya pada hakikatnya jahil sama sekali. Yang ni. Orang yang mencapai permulaan mengenal Allah akan sentiasa merasa dirinya pada hakikatnya jahil.